Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah mempertemukan kita dalam majlis ilmu yang mulia pada kali ini dengan niat untuk kita mendalami dan mempelajari ilmu Allah. Jazakallah khair tuan-tuan, sahabat-sahabat yang saya hormati kerana meluangkan masa untuk kita bersama-sama mendalami ilmu Allah. Semoga majlis ini diberkati Allah dan diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh sahabat-sahabat sekalian. Sungguhnya Al-Quran memberi manfaat kepada orang yang membaca dan mendengarnya. Justru itu Allah memerintahkan orang yang beriman untuk mendengar Al-Quran dengan baik apabila ia dibacakan. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 204 yang bermaksud, dan apabila Al-Quran itu dibacakan maka dengarkanlah akan dia serta diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengarnya, supaya kamu beroleh rahmat. Juga hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah membaca kitab Allah Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, iaitu ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Riwayat Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama kita pada malam ini Ustaz Muhammad Nasir bin Yaakob. Insya-Allah pada kelas tadabbur yang pertama dan kedua Ustaz telah menguraikan ayat 1 hingga ke 10. Jadi pada kali ini Ustaz akan huraikan ayat 11 hingga ke 16. Dan jika ada kelapangan mungkin boleh lebih daripada 5 ayat ini insya-Allah. Jadi saya pass kepada Ustaz lah. Tafadhal ya Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengkurniakan kita nikmat yang banyak. Mudah-mudahan nikmat ini masih diteruskan oleh Allah Azza wa Jalla sehingga kita dalam kumpulan hamba-hamba yang bersyukur. Begitu juga berselawat dan menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membanyakkan berselawat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua layak untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Ashraf yang membuka kelas kita pada malam ini, dan juga kepada pengurusi program kita, yakni Tuan Muhammad Rizwan dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bersama lagi untuk kelas tadabbur kita, dan kita telah pun membincangkan pada ayat hingga ke-10 ayat yang ke-10. Mudah-mudahan sepanjang pertemuan kita adalah perubahan dalam segi akhlakul karimah kita, keinginan kita untuk terus mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla
dan menghidupkan berbagai-bagai sunnah yang diajarkan oleh baginda dalam keseharian kita berkat daripada pengajian-pengajian yang kita buat sepanjang program-program yang diaturkan pada tuan-tuan yang rahmatullah Allah SWT oleh AJK-AJK yang memberikan idea-idea sebelum ini. Dan seperti biasa sebelum kita mulakan pengajian kita, sama-sama kita membaca terlebih dahulu ayat 11 sehinggalah ke 15 insya-Allah dengan masa yang ada, bila lebih baru kita masuk nanti pada ayat ke-16 dan seterusnya. Tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita bertalaqi terlebih dahulu ayat 11 surah Al-Kahfi, muka surat 294 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh buka lah. Boleh buka mic. Sama-sama kita baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. أضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض ومن دونه وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها فقد قلنا إذا شططا أخذوا من
صالحا هؤلاء قوم اتخذوا من من دونه دونه آلهة آلهة Disconnect Ustaz. ya. Dah okey. Okey, ada lagi. Sampai alihah tadi, Ustaz. Okey. Ha. لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون يأتون عليهم بسلطان بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, suara saya dengar ke? Dengar. Okey, baik, alhamdulillah. Kita lihat pada ayat yang ke-11 pada malam ini. Ya, bila kita tengok pada ayat 9 hingga 10 pada pertemuan yang lepas adalah sebuah jawapan daripada soalan yang dikemukakan oleh utusan daripada kumpulan orang-orang Quraisy untuk memastikan bahawa apa yang berlaku pada beribu-ribu tahun yang lalu ataupun beratus-ratus tahun yang lalu yang Nabi SAW sendiri tidak melihat secara kasat mata yang peristiwa itu, kerana peristiwa itu jauh sebelum adanya baginda Nabi SAW. Dan orang-orang Quraisy, kafir Quraisy terutamanya, ingin memberikan satu, kalau kita kata macam untuk menguji akan kebenaran, sebab dakwah baginda di luar daripada akal manusia ketika itu, kan? Dan mereka mendengar bahawa perbincangan isu viral pada ketika itu, kalau kita kata orang-orang Makkah viral dengan cerita-cerita tentang Ashabul Kahfi ini. Pada masa itu trend perbincangan orang-orang Makkah tentang Ashabul Kahfi, sehingga baginda pada saat memberikan pengajaran agama, bawa agama baru yang menurut mereka agak sedikit berbeza, dan mereka ingin memastikan bahawa baginda Nabi SAW betul. Dan mereka mengutus yang kita sebut hari itu dua orang utusan, dan soalan yang mereka kemukakan ingin dijawab oleh Nabi agak lama dapatkan jawapan itu, dan jawapannya pun telah diberikan oleh Allah SWT, yakni bermula daripada ayat 9, ayat 10 dan yang terakhir ni adalah ayat 11 untuk menjawab soalan mengenai Ashabul Kahfi. Kalau kita tengok pada perbincangan yang lepas, ayat 9, 10 dah menjawab dari satu soalan. Tapi ternyata ayat ke-11 menutup daripada jawapan soalan yang dikemukakan oleh mereka. Lalu ketika kita lihat pada ayat 11 ya, فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ fil kahfi sinina adada. Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada Nabi, ni jawapan, bagi tahu mereka. Yang soal yang bertanya ni, sebab yang bertanya ni gelabah sikit. Mereka gelojoh nak jawapan, sehingga jawapan itu simple tapi menepati cita rasa untuk memberikan mereka kesedaran bahawa baginda betul, bukan hanya sekadar omong kosong. Tapi jawapan ini datangnya daripada Tuhan yang menyaksikan dan membuat peristiwa Ashabul Kahfi itu. Sehingga jawapan ketiga ini daripada ayat 11 adalah menutup jawab soalan yang mereka ajukan, yakni yang bermaksud fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Lalu kami tidurkan, Allah sebut fadarabna, lalu kami tidurkan mereka ala adhanihim dengan nyenyaknya fil kahfi di dalam gua.
Orang-orang yang mereka tanyakan itu oleh pemuda-pemuda Quraisy tadi, Allah beritahu kepada Nabi, beritahu pada mereka, orang itu kami tidurkan dengan nyenyaknya di dalam gua yang bertahun-tahun lamanya, yang banyak bilangannya itu mereka pun mempersoalkan. Mereka pun tak tahu berapa lama mereka tidur di dalamnya. Sehingga jawapan ini singkat, tepat dan meletakkan pada posisi yang wajar untuk mereka faham daripada jawapan Nabi. Tak panjang ke sana, panjang ke sini, tapi Nabi beritahu melalui firman ini, lalu Allah tidurkan mereka dengan nyenyaknya dalam gua. Orang yang tidur ni tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lihat peristiwa Ashabul Kahfi ini, Masya Allah, ya, tidur dengan nyenyaknya di dalam gua bertahun-tahun. Ini kan satu perkara yang menurut kita adalah satu perkara yang di luar daripada batas kemampuan daripada orang-orang biasa. Tapi jika Allah Azza wa Jalla mahu dan mampu buat, perkara ini sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Apalagi kepada pemuda-pemuda yang ditidurkan oleh Allah di sini, tidurnya dalam keadaan yang sangat nyenyak. Orang tidur nyenyak ni, Masya Allah, kalau kita lah realiti kita, orang kata tidur mati dia ni. Sangat-sangat selesa, walaupun hanya sekadar beralaskan tikar contohnya. Walaupun hanya sekadar berbantalkan pelapah tamar. Tapi bila ia sangat nyenyak, nyamuk yang banyak menggigit pun tak terasa. Tapi tidak pada Ashabul Kahfi ni. Yang menyenyakkan, yang membuat mereka selesa ialah Allah Azza wa Jalla. Bukan lagu-lagu yang menenangkan, bukan duit yang banyak yang membuatkan mereka selesa. Tak. Mereka selesa sebab Allah yang membuatkan mereka selesa dengan nyenyaknya. Kalau secara logik, orang yang baru ditimpa masalah agak sukar untuk tidur. Macam kita lah, hutang contohlah, maaflah, hutang selilit pinggang. Baru je orang datang rumah kita memberi satu ancaman, boleh tidur ke kita? Agak sukar untuk orang yang tengah dalam keadaan ini secara wajar, ya. Orang yang tengah dililit dengan masalah, dengan ancaman yang berat dan sebagainya, mungkin untuk tidur nyenyak itu walaupun sesaat dia payah. Kalau dia tidur pun dia boleh tengok ke atas siling pun lama, ya Allah. Kalau berjam baru dia boleh merasai tidur yang nyenyak itu pun kalau ada. Kalau tak ada, payah juga. Tapi orang-orang Ashabul Kahfi ini, walaupun mereka sedang diancam, walaupun mereka sedang dalam keadaan mencabar kehidupan mereka, tapi Allah Azza wa Jalla selamatkan dia. Kenapa? Sebab pada ayat 10 yang kita bincang dulu, mereka minta, mereka berdoa. Doa mereka yang kita baca dulu, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini adalah doa untuk kita juga, ya, bila kita sedang dilanda masalah hidup. Hari ini pun masalah hidup bermacam-macam orang hadapi. Doa ini adalah doa penenang. Doa penenang, bukan hanya sekadar makan ubat tenang supaya boleh tidur nyenyak, ya. Bukan hanya sekadar kemewahan ataupun tidak ada masalah, tapi doa ini boleh memberi satu penyejuk qurrata ain pada mata hati kita. Sehingga doa yang mereka panjat pada ayat yang ke-10 lalu digambarkan oleh Allah selamatkan. Cara yang pertama Allah selamatkan, menidurkan mereka dengan nyenyaknya, tanpa ada masalah dalam tidur tersebut. Bahkan nanti pada ayat-ayat seterusnya, Allah gambarkan bagaimana nyenyaknya mereka, bagaimana mereka nyamannya tidur, sampai Allah perhatikan segala aspek yang ada di dalam gua tersebut, di dalam kahfi tersebut. Ini nak beritahu jawapan singkat, tepat, padat pada penanya ketika itu. 9, 10, 11 adalah jawapan untuk soalan satu yang mereka soalkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila dalam kehidupan ini kita lihat dalam tafsir pun menyebutkan bagaimana nyenyaknya mereka sampai di dalam gua itu kerana Allah yang memberikan nyenyaknya itu. Allah yang memberi ketenangan kepada mereka sehingga mereka melupakan seketika masalah di bawah sana.
proses untuk mereka sampai ke dalam gua itu memakan perjuangan yang bukan sedikit. Mereka harus meninggalkan yang kita sebut adalah kekayaan, harta, benda, bahkan tahta pangkat yang mereka akan dapatkan ketika mereka masih setia kepada agama nenek moyang mereka. Kalau mereka masih setia, mereka boleh dapatkan dunia itu. Tapi mereka tinggalkan semata-mata mereka sedar bahawa ada Tuhan yang lagi hebat, Tuhan yang lagi maha kuasa yang boleh menyelamatkan mereka. Terbukti ketika mereka berpakat, ketika mereka sedia untuk berjuang di jalan Tuhan, di jalan Allah, Allah Azza wa Jalla yang menjadi penyelamat dalam kehidupan mereka. Dan dibuktikan dengan ayat 11 ini, pertama sekali Allah beri keselesaan kepada mereka tidur yang nyenyak. Kita pernah dengar, walaupun tidurnya seseorang, ini kalau kita lah, walaupun tidur seseorang itu sedikit, tapi jika berkualiti pun boleh. Maknanya dia boleh dapat kesegaran badan bila dia bangun. Itu juga adalah satu nikmat. Ya, seseorang yang tidur dengan nyenyak walaupun hanya beberapa minit, saat, jam, ya, tapi bila dia bangun di dalam keadaan cergas, dia boleh buat ibadat. Itu tidur yang dikatakan tidur yang berkualiti. Orang-orang Ashabul Kahfi dah membuktikan, bahkan kualitinya itu sampai dia sendiri pun tak boleh nak bayang. Allah sebut sinina adada. Mereka sendiri pun tak boleh nak bayang berapa singkat mereka tidur, tapi mereka merasa terlalu nyaman dengan tidur mereka. Walaupun hakikatnya tidurnya telah pun bertahun-tahun. Ayat 11 ini memberi gambaran kepada kita bahawa keselesaan tidur itu juga didatangkan daripada Allah Azza wa Jalla. Nyenyaknya dalam gua tersebut bertahun-tahun Allah jaga. Dan saya sangat teruja untuk kita membincangkan pada ayat yang seterusnya, sebab pada perbincangan akan datang bagaimana Allah menjaga mereka dari segi mereka ketika masih dalam keadaan di dalam gua tersebut, sampai satu benda pun tidak ada perubahan. Walaupun mereka tidur tidak memakai tilam yang empuk, ya, tilam yang sangat selesa. Walaupun mereka tidak memakai kalau kita tidur di bilik rumah kita, kalau tak ada aircon, ya Allah, payah nak tidur. Kalau kipas sahaja mungkin bangun tidur, katil kita mungkin basah lah. Apalagi kalau rumah yang bertingkat kan, rumah bertingkat ni. Keselesaan itu perlu kita hadirkan dengan pelbagai-bagai alat. Tapi mereka, keselesaan itu Allah yang meletakkan, Allah yang memberikan jaminan keselesaan itu. Dan digambarkan pada mula-mula ini ialah nyenyaknya di dalam gua sampai mereka tidak dapat menghitung bilangan tidur kerana terlalu nyenyaknya. Itu ayat yang 11. Saya ringkaskan. Jadi jawapan untuk kafir Quraisy 9, 10 dan 11 ini dikategorikan selesailah jawapan yang singkat, jawapan yang padat untuk memastikan mereka puas hati dengan jawapan yang dibawa oleh baginda melalui firman Allah Azza wa Jalla. Baik, kita teruskan pada ayat yang ke-12. Di sinilah di mana Allah mendetailkan. Kalau ayat 9, 10, 11 itu khas untuk memberi jawab ringkas singkat padat kan kepada Quraisy yang bersoalan. Yang ayat ke-12 Allah ingin menggambarkan macam terperinci sedikit bagaimana kedudukan Ashabul Kahfi itu. Bagaimana keselesaan yang mereka dapatkan. Bagaimana Allah jaga mereka sampailah mereka bangun kembali. Di ayat ke-12 bermulalah penjelasan Allah kepada Nabi untuk menjadi peringatan kepada kita semua bagaimana hebatnya perjuangan Ashabul Kahfi dan bagaimana hebatnya Allah yang menjaga mereka sebab mereka menjaga agama Allah. Intan surullah yang surlakum. Siapa yang menjaga agama Allah, Allah akan jaganya. Tiada penjagaan yang terbaik kecuali penjagaan yang hadir daripada Allah Azza wa Jalla. Allah buktikan dan Allah beri penjelasan kepada Nabi supaya Nabi SAW merasa kuat
pada pertemuan yang lalu kita ada sebut bagaimana Nabi macam hampir-hampir Allah sebut ingin keluar, bahkan kalau berbahasa jahatnya ingin mengakhiri hidup sebab peritnya kehidupan yang Nabi kena hadap untuk membawa risalah agama dengan perjuangan yang hebat, tentangan yang hebat daripada kumpulan-kumpulan yang dekat dengan Nabi. Sehingga Allah memberikan satu jawapan yang detail juga ini untuk Nabi SAW semakin kuat memperjuangkan agama, sebab dulu sebelum Nabi berjuang juga ada orang-orang yang berjuangkan agama dengan cara yang mereka hadapi juga tidak sedikit peritnya. Sehingga ini menjadi satu penyemangat kepada Nabi SAW ketika itu, dan kalau kita relatekan pada masa ini menjadi semangat ke atas kita supaya tetap memperjuangkan agama, memperjuangkan akidah kita walaupun kehidupan yang kita hadapi pada hari ini dalam keadaan yang sangat perit, ya, sangat sakit. Walau macam mana pun, bila kita bergantung kepada Allah, ada bantuan yang Allah akan hantar kepada kita. Baik, Allah detailkan pada ayat yang ke-12 yang bermaksud thumma ba'athnahum, kemudian kami bangkitkan, Allah sebut. Lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Kami bangkitkan mereka dari tidurnya. Ketika Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada Nabi pada ayat 11 ditidurkan dengan nyenyak. Lalu lepas tidur mesti akan dibangunkan dari tidurnya untuk kami menguji siapakah dari dua golongan di antara mereka yang lebih tepat kiraannya tentang lamanya mereka hidup di dalam gua. Seperti yang kita sebut, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana keadaan mereka pada ayat yang ke-13 nanti didetailkan juga bagaimana keadaan mereka di dalam itu. Tapi nak beritahu juga pada ayat yang ke-12 ini, pada ayat yang ke-12 ini, mereka sendiri pun tidak dapat mengira-ngira. Ini disebut pada ayat yang ke-13, ketika mereka tidur dengan nyenyaknya, Allah bangunkan mereka, mereka pun menguji, mereka pun diuji dengan soalan-soalan yang mereka tak boleh nak jawab secara detail. Pada saat mereka bangun, kenapa mereka mempersoalkan dengan keadaan yang tak boleh nak pasti mereka berapa lama? Sebab pertama, keadaan mereka pada saat mereka datang ke dalam gua, ke bukit tersebut, posisi satu helai benang pun pada baju mereka tidak ada yang rosak. Lihat pada rambut, biasa kan kalau kita lama sangat kan biasa ada perubahan pada rambut, ya, makin 30, makin 40, makin banyak perubahan. Mereka akan melihat pada posisi itu dari kawannya sebelah kiri kanan, tengok tak ada perubahan sedikit pun daripada rambutnya, apa kalau kita kata di sini raut-raut wajahnya, tak ada perubahan. Itu yang membuatkan mereka agak sedikit berfikir keras untuk memastikan sebenarnya berapa lama. Allah gambarkan kebingungan yang disebutkan, mereka berada dalam keadaan itu dan mereka sendiri pun bersoal-soal, tak pasti berapa lama. Ini sebagai satu pemberitahuan kepada kita semua, manusia memiliki kadar ilmu yang terhad, ilmu Allah Azza wa Jalla sahaja yang begitu luas akan memahami seluruh alam semesta ini. Kemudian ketika mereka dibangkitkan, mereka tengok kawan-kawannya. Di saat itu mereka tak boleh nak pastikan berapa lama dan melihat kondisi kawan-kawannya juga dalam keadaan sempurna, jasad tubuhnya lagi, badannya, rambutnya, semua tak ada perubahan sedikit pun. Itu yang membuatkan mereka, Allah sebut, mengira-ngira dan mereka tak tahu berapa lama. Dan akhir daripada perbincangan-perbincangan para Ashabul Kahfi, ada seorang yang membuat penutupan perkataan itu, Allah sahaja yang memahami berapa lama kita di sini. Nanti pada ayat yang seterusnya ada kalimah itu muncul. Pada ayat ini secara ringkas sahaja disebutkan bagaimana mereka dalam keadaan tidak tahunya ketika mereka dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka dibangkitkan dalam saat tidur nyenyak itu, bangun sahaja mereka tertanya-tanya. Dan yang paling ketara sekali, kebanyakan dari dua kumpulan, dua golongan.
dari kumpulan Ashabul Kahfi itu ada dua pendapat di antara mereka. Pendapat pertama yang sebut itulah sehari atau setengah hari. Ada yang pendapat sejam atau setengah jam. Dia dua kumpulan itu yang membuatkan mereka tak ada satu pun pemikiran yang boleh mencecah bertahun mereka tidur, tak ada. Hitungannya semua ringkas, singkat dan padat. Kenapa? Sebab mereka merasa sangat-sangat tidurnya itu tidur yang sangat nyenyak, dan anggapan mereka anggapan tidur yang sangat cepat, seolah-olah macam petang bangun, dia datangnya dalam keadaan gelap kan, pagi. Bangunnya mereka ini dikatakan dalam tafsir, mereka hampir-hampir kepada petang. Kepada petang. Dia datang dalam keadaan gelap, contoh lepas subuh gitu. Dan ketika mereka bangun, matahari masih ada lagi, panasnya pun tak berapa panas. Itu yang membuatkan mereka seolah macam baru lagi. Macam kita tidur, mungkin kalau kita tidur tidur tengah hari, nak masuk asar, kita terbangun, kita tahulah, oh saya tidur 2 jam, saya tidur 3 jam. Tapi pada masa itu tak ada jam, tak ada apa-apa pun yang boleh memastikan berapa, dan membuatkan mereka hanya tertanya-tanya di sekitar berapa jam, berapa hari, jam hari itu saja. Tak ada yang berfikiran sampai bertahun-tahun. Padahal ianya hakikatnya ialah bertahun-tahun. Inilah yang disebutkan jawapan yang membuatkan orang-orang kafir Quraisy tadi berpuas hatilah jawapan yang dibuatkan oleh baginda, sebab mereka tahu kalimah itu datangnya bukan daripada Nabi, tapi daripada Sang Pencipta alam, yakni Allah Azza wa Jalla, yang menyaksikan, yang memastikan, yang menjadikan peristiwa Ashabul Kahfi itu. Tapi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kafir Quraisy ni seberapa banyak pun kalau kita kata yang diberikan kebenaran ke atas mereka, seberapa kuat pun hujah-hujah yang dihantar oleh Nabi untuk memastikan setiap soalan yang mereka soal itu dijawab oleh Nabi dengan betul sekalipun, namun pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar kafir Quraisy tetap menentang walaupun kebenaran dah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyesatkan lagi hati baginda Nabi SAW. Walau dah dijawab, walau dah dijawab dengan jawapan yang tak boleh nak berkhilah lagi mereka, yang tak betul ni Muhammad ni. Bila dah dijawab pun mereka masih lagi dalam keadaan, Allah sebut, dalam keadaan yang mata hati mereka dikhatamkan, dalam arti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Dibutakan mata hati mereka walaupun kebenaran telah sampai ke dalam depan mata mereka. Dalam hati mereka dah dengar pun, tapi mereka masih lagi tidak mahu mempercayainya. Dan satu lagi yang menariknya tentang jawapan yang dimukakan oleh Nabi melalui firman Allah ini, pemuda-pemuda yang dibawakan, yakni Ashabul Kahfi itu, semuanya adalah kumpulan-kumpulan pemuda. Dan ini membuatkan baginda Nabi SAW menjadi satu penyemangat. Sebab pada mula-mula agama Islam itu bertapak, yang mahu mengikut perjuangan Nabi kebanyakannya para pemuda. Ini yang menariknya. Baginda SAW juga masih muda, sebab diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40-an dan ke atas. Bila 40 ni masih dikategorikan pemuda juga. Dan orang-orang yang menentang Nabi adalah golongan-golongan yang bukan muda. Yang bukan muda, yakni kalau kita kata umur-umur dah senja. Orang-orang yang menentang Nabi SAW adalah orang-orang yang bukan dari kumpulan orang-orang yang muda. Sehingga Allah ingin memberitahu kepada Nabi, kamu ni pengikut kamu muda-muda lagi, kamu ni masih muda lagi, jangan
terlalu bersedih hati. Ambil semangat Ashabul Kahfi itu yang mereka memperjuangkan agama, yang mereka meninggalkan pelbagai-bagai aksesori dunia semata-mata untuk menegakkan agama. Baginda Nabi SAW semakin bersemangat untuk menghadapi soalan-soalan yang dikemukakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Walaupun hujah yang pertama dah diberikan, tapi mereka masih lagi menentang dengan cara mereka. Ini yang kita sebutlah, kalau bukti pun qurrata a'yun, walaupun dikatakan penyejuk mata hati bukti itu, tapi bila mata hati yang menerima itu dah buta, seberapa banyak pun bukti yang kita berikan, mereka akan menutup sekuat-kuatnya telinga, mereka akan merapat-rapatkan serapat-rapatnya mata untuk tidak mahu mendengar, membaca, melihat apa yang dibenar, apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Ini yang kita khawatirkan, jika hari ini kita dah dinampakkan oleh Allah dengan pelbagai-bagai bentuk. Bila kita lihatlah, kita relatekan pada kehidupan kita, Allah dah bentukkan dalam ujian sekian, ramainya orang-orang saleh diambil, contohnya ramainya orang-orang baik telah diangkat, banyaknya ilmu-ilmu telah dihilangkan, ramainya orang-orang telah diberikan ujian dengan pelbagai-bagai cara, masih tidak membuka mata hati kita untuk kembali kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apa bukti lagi yang Allah ingin tunjukkan supaya kita betul-betul mahu kembali kepada pangkal jalan yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat pada baginda makin bersemangat. Sebab bila dijawab satu soalan yang diminta oleh mereka, Allah Azza wa Jalla memberikan satu peringatan. Setiap kali soalan yang muncul, setiap kali kejadian yang berlaku kepada Nabi, ia menjadi satu semangat untuk Nabi meneruskan risalah agama yang walau keadaan menyakitkan, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam diberi hibur oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-firman, dengan ayat-ayat, supaya baginda sallallahu alaihi wasallam semangat menyampaikan agama. Dan kerana semangat itulah kita dapat merasakan pada hari ini agama Islam, agama yang benar, agama yang menuntun kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan selamat. Jadi untung kita kalau baginda sallallahu alaihi wasallam tidak meneruskan risalah agama, mungkin kita tak mengenal siapa Tuhan kita, mungkin kita akan terus terpesong dengan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku ke atas hidup kita. Dan peristiwa Ashabul Kahfi memberi satu semangat baru kepada Nabi pada saat perjuangan agama itu, kerana anak muda adalah tonggak sangat-sangat hebat, sangat-sangat diharapkan pemuda-pemuda pada ketika itu meneruskan agama, dan terbukti berhasil. Dan hari ini saya tengok tuan-tuan juga masih lagi kategori, kalau saya kata masih kategori pemuda lah. Ya, semua yang terlibat pada malam ini masih lagi kategori pemuda, walaupun akan umur mungkin 40-an, ada yang di bawah, kalau ada yang di atas sikit-sikit itu tak apalah, tak apa jugalah, pemuda juga, tapi pemuda masa lalu lah. Kalau yang masih sekarang ni pemuda-pemuda, ialah adalah satu yang menjadikan garis depan, garis hadapan untuk meneruskan agama Allah. Yang ini yang kita baca Ashabul Kahfi, salah satu daripada perbuatan daripada anak muda mencetuskan satu perkara yang membuatkan agama Islam menjadi buah bibir di setiap perbincangan pada ketika itu, dan pada hari ini juga Allah abadikan sebagai pengajaran ke atas kita untuk meneruskan. Walau apa jua ujian, walau apa jua keadaan hidup, kita kena teruskan kerana Allah ada bersama orang-orang yang mahu memperjuangkan agamanya. Baik, kita teruskan pada ayat yang ke-13. Pada ayat yang ke-13 di sini yang didetailkan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana posisi mereka, dan ini ditujukan kepada baginda Nabi SAW untuk memberi semangat juga lagi supaya agama yang sedang Nabi ajarkan pada ketika itu dibawa dengan cara yang bersabar tingkat tinggi. Baik, kita teruskan ya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq.
Allah sebut pada ayat yang ke-13, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Ini kenapa? Sebab penting peristiwa Ashabul Kahfi untuk perjuangan Nabi pada ketika itu sebagai semangat. Lalu Allah sebut, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad naba'ahum bil haqq. Perihal ini dengan benar. Tak ada penyelewengan sedikit pun. Sebab Allah yang mencipta alam semesta. Allah yang membenarkan peristiwa itu berlaku. Jadi Allah beritahu kepada Nabi, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka itu dengan betul. Tak ada pun perubahan, tak ada pun perkara yang itu adalah cerita apa kalau kita kata hikayat. No, itu adalah cerita yang sebenar yang memang berlaku. Allah sebut kepada baginda Nabi SAW. Walaupun baginda tidak melihat peristiwa itu, tapi Allah kan ada. Allah kan maha mengetahui segala isi dunia ini. Jadi beruntung kita adanya Nabi SAW yang menjadi kekasih Allah, yang menjadi Nabi kepada kita. Ya, umat kita adalah umat Nabi, yang Nabi SAW adalah kekasih Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah tidak akan menyanyiakan kekasihnya, dan begitu juga ketika kita tidak menyanyiakan kekasih Allah dengan mengikut jejak Nabi, insya-Allah Allah akan lindung kita bagaimana Allah melindungi Nabi dalam proses dakwah yang mencabar ketika itu. Lalu ketika Allah sebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan. Ini satu peristiwa, ini satu keuntungan jika kita masih terus berpandukan pada apa yang Allah mahu. Walaupun sakit, walaupun kita disisihkan mungkin daripada masyarakat untuk memperjuangkan agama, walaupun kita tidak menjadi orang yang terkenal jika membawa agama, contohnya, ia tidak menjadi satu soalan. Ia tidak menjadi satu permasalahan. Ketika Nabi membawa agama dibenci oleh kaumnya sendiri, jangan bersedih sangat. Innahum fityatun, sesungguhnya mereka itu orang-orang muda, Allah sebut, yang beriman kepada Tuhan mereka. Ini yang kita sebut. Orang muda ni punya semangat yang lain. Jadi Allah nak beritahu, Nabi kan masih muda. Pengikut-pengikut Nabi pada ketika itu masih muda, dan orang-orang muda yang mahu memperjuangkan agama pada hari ini beruntung kita mengikut jejak yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kalau macam kumpulan sekarang ni, program yang tuan-tuan buat ni dipelopori oleh siapa? Orang-orang muda, Elmina Green, orang-orang muda. Berarti kita mengikut jejak? Ya. Kita sedang mengikut jejak langkah Ashabul Kahfi. Kita sedang mengikut jejak langkah perjuangan Nabi. Kita sedang mengikut bagaimana yang Allah mahu. Kerana orang-orang muda ini memiliki satu perkara yang di luar daripada kebiasaan. Orang-orang muda ni dia punya pemikiran kadang-kadang bahkan di luar kotak pun ada. Semangatnya berbeza. Dia punya kekuatan jasadnya pun masih banyak. Dia punya pemikiran-pemikiran, idea-idea yang cemerlang pun masih ada. Sehingga Allah Azza wa Jalla beritahu pada ketika itu, ayat 13 ni, mereka tu masih muda. Ini beritahu kepada Nabi, dan relate-nya adalah Nabi masih muda, pemuda-pemuda yang mengikut jejak Nabi juga masih muda. Jangan sedih sangatlah kalau orang-orang tua, yakni orang-orang tua tu penentang lah, macam pakcik-pakciknya, ya, orang-orang jahat lah, Quraisy, kafir Quraisy ketika itu. No, ketika kamu masih muda, ketika Ashabul Kahfi masih muda, apa yang Allah Azza wa Jalla akan beri, dan kami tambahi mereka dengan hidayah, wazidnahum hudan, kami tambah mereka petunjuk, kami tambah mereka jalan yang membawa mereka kepada satu destinasi yang tidak bengkak-bengkok. Masih ingat lagi ya, yang ayat pertama tu, inilah matlamat hebatnya perjuangan yang dipelopori oleh orang-orang muda. Sebab mereka punya kekuatan yang masih banyak. Lalu ketika panduan mereka adalah, harapan mereka adalah mardatillah, yakni ridha Allah. Allah sendiri yang akan menambah wazidnahum. Kalau kita makan, kita nak tambah,
kita akan semakin kuat. Makan banyak sikit, tenaga banyak, nak angkat berkilo-kilo pun mampu. Ini bukan hanya kekuatan jasad, tapi hudan petunjuk yang memberi kekuatan kepada ruh, kepada jasad untuk meneruskan kekuatan melaksanakan ibadat, melaksanakan dakwah, melaksanakan kebaikan di dalam dunia ini. Dan ini yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada baginda pemberitahuan, kami tambah kepada mereka hudan itu, petunjuk itu. Mereka bersemangat meninggalkan agama nenek moyang yang keluar daripada kaedah mentauhidkan Allah. Sanggup mereka memperjuangkan akidah dan sanggup meninggalkan dunia ketika itu, dan mereka yakin bahawa adanya Tuhan yang Esa, lalu Allah tambah lagi petunjuk yang tidak dapat dibeli dengan wang ringgit, wang mata, wang apapun. Kerana pertambahan hidayah itu datangnya daripada Allah. Semakin berjuang, semakin bertahan untuk melaksanakan kebaikan, semakin bertambah pula lah petunjuk yang Allah akan berikan kepada sesiapa yang memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi semakin kuat, ya. Nabi semakin membara keinginan untuk menyampaikan kebaikan ketika itu, sebab baginda perlukan hiburan dalam arti kata nasihat, dan Allah lah penasihat utama kepada baginda Nabi SAW untuk meneruskan perjuangan agama. Dan untuk kita pula, siapa? Bagaimana kita nak tambahkan petunjuk itu? Bagaimana kita nak tambahkan kekuatan itu? Perlulah ada kumpulan, perlulah ada usrah, perlulah ada kuliah yang seumpama ini adalah satu jambatan untuk penambahan apa? Wazidnahum hudan, menambah lagi petunjuk-petunjuk dalam mengharungi kehidupan ini. Kita tak boleh bersendirian. Untuk perjuangan agama ni tak boleh bersendiri-sendiri. Tak boleh membuat dalam keadaan kita berseorangan, sebab dia punya kekuatan yang agak terhad. Tapi jika perjuangan agama dibuat dengan berkumpulan, yang kalau kita sedang bincang Ashabul Kahfi, mereka lah tolak ukur kita pada malam ini. Mereka berjuang agama ni tidak sendiri, walaupun mereka asalnya tidak kenal satu sama lain. Kita dah bincang dulu kan, mereka bertemunya di bawah satu pokok ketika mereka bertemu dalam satu program yang dibawa oleh raja pada ketika itu. Dan mereka adalah anak-anak daripada bangsawan-bangsawan yang tidak mengenal sama sekali. Tak ada WhatsApp group pada mula-mula dulu, ya. Mereka tak ada grup-grup line apa pun. Kalau kita mungkin grup Facebook ada, grup WhatsApp ada, grup Telegram ada. Dah sempat kenal dulu walaupun tak pernah jumpa. Macam kita lah, jumpa secara berhadapan tak pernah, tapi kita jumpa dalam keadaan maya sahaja. Tapi mereka tak ada. Perjuangan mereka itu bertemu pada saat Allah takdirkan mereka bertemu dalam satu program, dan program itu yang membuatkan mereka tekad dan berjuang dalam keadaan berkumpulan. Kumpulan ini adalah salah satu daripada cara untuk kita meneguhkan lagi keimanan, ketaatan kita kepada Allah. Jadi tahniahlah kepada tuan-tuan yang memperjuangkan program secara berjamaah. Ya, walaupun tidak boleh buat di masjid belum lagi, walaupun surau tak siap lagi ke apa ke, ianya bukan satu halangan untuk kita meneruskan lagi penambahan petunjuk hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Semangat baginda semakin berkobar ketika ayat 13 memberitahukan kepada Nabi, mereka adalah pemuda. Mereka adalah ditambah hudan oleh Allah, petunjuk oleh Allah. Kenapa? Kerana mereka benar-benar ingin memperjuangkan agama. Baginda SAW terlalu seronok, terlalu gembira dengan peristiwa yang disampaikan, dengan kabar yang disampaikan oleh Allah melalui peristiwa Ashabul Kahfi ini, sebagai semangat untuk memperjuangkan dan mempertahankan risalah Allah untuk disampaikan kepada kafir Quraisy, kepada orang-orang Arab Quraisy ketika itu.
Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam ayat yang ke-14. Kita ni pendekkan sikit ya. Mudah-mudahan boleh sampai kepada ayat yang banyak sedikit. Sebab pada ayat yang ke-14 juga Allah Azza wa Jalla memberitahu sambungan daripada apa yang ada pada Ashabul Kahfi. Pertama, mereka adalah kumpulan anak muda. Itu yang disebut ya, detail. Soalan yang ayat yang ke-13 adalah ayat kepada Nabi untuk memberitahukan bagaimana mereka. Ayat 9, 10 dan 9, 10, 11, 12 adalah ayat menjawab soalan orang-orang kafir Quraisy tadi. Tapi bermula daripada ayat 13 ini, Allah mendetailkan bagaimana pemuda itu, bagaimana Ashabul Kahfi itu. Mereka anak muda, mereka diberikan hidayah oleh Allah dan bertambah-tambah hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah apakan lagi mereka? Hebatnya mereka. Sehingga Allah memberikan satu keistimewaan lagi kepada Ashabul Kahfi. Wa rabatna ala qulubihim. Ini satu lagi kelebihan yang diberikan kepada Ashabul Kahfi. Dan Allah sebut, kami kuatkan hati mereka. Ini keuntungan orang yang sentiasa memperjuangkan dan meminta petunjuk kepada Allah, sehingga Allah sebut warabatna ala qulubihim, dan kami kuatkan hati-hati mereka. Mereka ni adalah Ashabul Kahfi. Apa yang dikuatkan oleh Allah, yakni kesabaran dan keberanian mereka meninggalkan habuan dunia semata-mata untuk meneguhkan agama yang mereka yakini. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang yang memerlukan pada ketika itu nasihat yang kukuh, dan Allah memberi satu kabar kepada Nabi, inilah orang-orang muda yang Allah perjuangkan ketika itu, yang Nabi tak tengok peristiwanya, tapi Allah beritahu kepada Nabi, mereka ini kami kuatkan hati mereka dengan sabar dan keberanian. Sabar dan keberanian untuk memperjuangkan walaupun mereka dalam keadaan tersepit ketika itu, walaupun mereka dalam keadaan hampir-hampir sahaja terjumpai oleh pemimpin-pemimpin ketika itu. Bagaimana kesabaran dan keberanian mereka tentang rahmat Allah SWT. Dalam kisah Ashabul Kahfi ini, tafsir Al-Azhar, disebutkan satu keadaan mereka. Ketika mereka meninggalkan aksesori dunia yang ada pada mereka dan Allah menyenyakkan mereka tidur, ternyata pada ketika itu kumpulan daripada raja yang pada masa Ashabul Kahfi ini, mereka membuat satu makar. Makar maksud mereka buat satu keadaan untuk mencari Ashabul Kahfi ini. Seluruh pelosok tempat mereka dah pergi. Ya, dah pergi sampailah diberitakan ada mata-mata yang kita sebut hari itu mengetahui adanya tempat persembunyian Ashabul Kahfi ini. Masya-Allah ya. Tapi mereka yakin, hati mereka telah pun Allah kuatkan. Ketika sampai sahaja di bukit tempat mereka bersembunyi ini, ada sahaja cara Allah Azza wa Jalla untuk menutup mata-mata pencari yang mahu menangkap mereka. Dan peristiwa-peristiwa ini pun berlaku juga kepada Nabi, yang ketika baginda sallallahu alaihi wasallam ingin berhijrah, yang Sayyidina Ali karamallahu wajah menggantikan tempat Nabi itu, kan bukit yang baginda sallallahu alaihi wasallam sembunyi adalah, ini kita sedang dalam keadaan hijrah kan, adalah sangat kecil. Bukitnya kan sangat kecil, yang hanya boleh menampung beberapa orang. Ini bukan bukit macam Ashabul Kahfi. Kecil saja. Allah Azza wa Jalla ingin memberitahukan kepada baginda
bahawa kamu juga kan akan merasai di mana kamu berada dalam bukit, kamu hanya berdua sahaja yang Quraisy, kafir Quraisy telah sampai ke bibir gua, namun mereka tak boleh pun. Walaupun dah dimasukkan apa? Dah dimasukkan pedang ke, dah dimasukkan apa? Allah yang meletakkan labah, apa binatang labah, ya, burung bertelur pula dia di depan bibir. Ini semua pergerakan yang dibuat oleh Allah, perlindungan yang dibuat oleh Allah, sebab Allah telah menguatkan hati walaupun pada saat itu telah dalam keadaan yang mencekam. Dan Ashabul Kahfi juga sama posisi. Mereka dah dikerahkan segala aset tentera untuk mencari pemuda ni. Bahkan sampai ada yang beritahu mereka berada di bukit tu, saya yakin. Tapi bila sampai saja di bibir bukit tersebut, di depan dah sampai dah. Tapi ada sahaja cara Allah untuk melindungi mereka dan sampai tidur mereka pun tak terganggu. Bayangkan tentang rahmat Allah SWT, bunyi jejak langkah pencari kenderaan yang mereka guna ke apa ke tidak mengganggu tidur nyenyaknya mereka. Allah gambarkan mula-mula tadi nyenyak. Kita kalau bunyi nyamuk dekat bilik kita pun rasa pun tak boleh tidur. Kita langsung rasa bangun nak terlepas. Ini kan beberapa ramainya tentera-tentera yang mencari, bahkan dah sampai dah mengelilingi bukit, tak mengelilingi gua tu, tapi satu habuk pun tak membuatkan mereka terganggu dengan tidur yang nyenyak tadi, dan pandangan orang-orang yang mencari tu langsung tak jumpa, langsung tak nampak pintu gua tu mana, sampai mereka tak tahu dan tak yakinlah mereka ada dalam tu. Tak ada pun, menurut mereka yang mencari, tak ada pun ciri-ciri kehidupan dekat bukit dalam gua ni. Mati je orang dalam tu kalau berada. Tak ada nampak udara, tak nampak lagi pencahayaan, tak nampak pelbagai-bagai yang tidak dinampakkan oleh Allah SWT. Padahal pada ayat ke-18 nanti Allah jelaskan bagaimana pencahayaan yang terbaik Allah sediakan, bagaimana udara yang berputar di dalam gua, atau bagaimana Allah menjaga kedudukan mereka sampai terjaga pada ratusan tahun. Ya. Ini yang Allah beri satu namanya motivasi untuk keberanian. Allah kuatkan, wa rabatna ala qulubihim, dan kami kuatkan hati mereka dengan kesabaran dan keberanian. Idh qamu, semasa mereka bangun untuk menegaskan tauhid. Idh qamu ni pada saat mana? Pada saat mereka dihadapkan kepada raja. Dulu pada mereka berhadapan dengan raja, mereka telah mengatakan ini. Rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Perkataan ini yang membuatkan mereka istimewa. Keberanian ungkapan ini yang mereka ungkap kepada raja di saat mereka dalam keadaan mencabar, ya, boleh-boleh dipancung kalau, tapi kerana mereka ada kedudukan, ayah-ayah mereka ada kedudukan, tak beranilah raja ni terus-terus pancung. Tapi kalimah ini yang hebat. Semasa mereka bangun, semasa mereka berhadapan dengan raja tadi, dia kata, Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi. Rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami ni Tuhan langit dan Tuhan bumi yang mentadbir, yang mencipta langit dan bumi. Walaupun pada masa itu kehidupan ketuhanan, rasa penghambaan penduduk setempat penyembah batu-batuan, yang tak ada sama kena mengena pun. Tapi mereka dengan yakinnya, dengan pastinya mengatakan Tuhan kami yang mencipta dan mentadbir langit dan bumi. Ini kalimah apa ni? Kalimah tauhid yang Allah sebut, menegaskan tauhid. Idh qamu, ketika mereka berdiri mereka bukan berdiri malas-malas. Bukan berdiri yang tidak confident. Orang yang qamu ini adalah orang yang berdiri tegak, macam kita salat. Solat mana ada kita boleh menyandar sana, menyandar sini, malas sana, malas ni tu. Tak.
Kita kalau solat, kita kena qamu, kita kena berdiri tegak. Ini salah satu daripada rukun kan, berdiri. Berdiri adalah salah satu daripada bentuk kecergasan kita, bentuk kesediaan kita. Dan ketika mereka berdiri tegak dengan yakin, mereka kata, Tuhan kami Tuhan pentadbir yang mencipta langit dan bumi. Dan mereka tegaskan lagi, lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya. Di hadapan raja ni, yang siap-siap je mereka kena pancung kalau bukan memiliki kedudukan. Tapi mereka pasti dah yakin dengan kalimah ini. Ini yang membuatkan Allah suka. Allah simpan kalimah ini dan diberitahu kepada Nabi dan menjadi satu keabadian pada Al-Quran. Kalimah ini muncul daripada mulut mereka. Daripada mulut pemuda-pemuda kafir. Jika kami menyembah yang lain, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh daripada kebenaran. Tegas dia kata, kalau kami mahu nyembah Tuhan nenek moyang kamu raja, yang nyembah batu, nyembah berhala, nyembah, kami berarti mengatakan bahawa adanya Tuhan selain itu. Tak, kami katakan bahawa Tuhan kami adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan batu-batu, bukan roti, bukan apa yang kamu sembah tu. No. Ini satu ketegasan yang agak kuat, yang membuatkan Allah jatuh cinta kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Dan inilah yang menjadikan satu kekuatan kepada Nabi dan para sahabat ketika itu untuk menegaskan bahawa Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahus Samad, Allahus Samad. Dan dibuktikan ramai pemuda-pemuda ketika itu, walau dicabar dengan panasnya terik matahari, walaupun diletak batu di dada dan dibiarkan di padang pasir, walaupun mulut kadang tak mampu lagi nak kata dengan sempurna, tapi mulut masih lagi kata Ahad, Ahad. Ya. Kenapa? Kerana perjuangan yang ditunjukkan oleh Ashabul Kahfi itu telah membentuk keyakinan di dalam hati Nabi dan para sahabat ketika itu untuk bersabar dan berani memperjuangkan agama. Ini yang menjadi satu daya tarik kepada baginda dan para sahabat dan membuatkan mereka berkeyakinan yang lebih daripada kita. Dan hari ini kita kena juga punya kekuatan seumpama itu. Walaupun habuan dunia seindah yang kita tengok, walaupun dunia berhias dengan caranya sendiri, kita kena punya tapisan. Kita kena kawal sedikit sebanyak supaya dunia tidak mengelabui. Kita tak adalah orang yang sangat zalim sekarang ni yang menghalang kita untuk beribadat, tak ada. Ya, kita tak adalah untuk disuruh tinggalkan Tuhan kita, tak ada. Tapi kita sedang dilanda satu ujian dunia yang sedang berhias seelok-eloknya sampai ia yang membuatkan kita menuhankan dunia. Ada orang yang menuhankan harta, ada orang yang menuhankan tahta, ada orang yang menuhankan apa? Rupa dan rupawan dan sebagainya. Jangan sampai ketika ada sesuatu yang mahu menggeser kedudukan kita dengan Tuhan kita, yakni Allah, dengan cara apapun, kita kena tetapkan bahawa apapun dekat dunia ni, kalau ia adalah ujian yang besar seperti harta, tahta dan dunia, jangan membuatkan hubungan kita dengan Allah tergeser. Walau seinci kedudukan kita dengan Allah, jangan sampai kita tinggalkan kerana dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah, sebagaimana kalimah yang diungkap oleh Ashabul Kahfi di hadapan raja yang zalim ketika itu, Rabbuna Rabbus Samawati wal Ardh. Tuhan kami ialah Tuhan yang mentadbir alam semesta ini, dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, sebelum kita tutup, lepas kita mungkin ada soalan-soalan yang boleh kita bincangkan. Memang sampai 5 ayat sahaja nampaknya setiap malam kita boleh habiskan. Ya. Dan yang terakhir, daripada ayat yang ke-15 masih lagi mengungkapkan siapa
kalimah siapa pemuda itu, kenapa hebatnya mereka. Dan disebutkan haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Mereka ni haula ni adalah orang-orang Ashabul Kahfi tadi berkata pula sesama sendiri. Kaum kita min dunihi alihah. Kaum kita itu menyembah beberapa tuhan yang lain dari Allah. Mereka ni berbincang-bincang, ya, berbincang-bincang sama mereka. Dia sebut kaum kita ni menyembah beberapa tuhan yang lain daripada Allah. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan ketuhanan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu. Maksudnya pada saat perbincangan itu, perbincangan di hadapan raja, kenapa kamu tak nak sembah ni, nenek moyang kita dari dulu dah sembah ni. Nah, lepas tu mereka mintalah, kalaupun okey, kamu boleh tak beri hujah kepada kami kenapa kamu sembah-sembah mereka ni. Tapi mereka tak dapat nak beri hujah. Tuhan yang mereka sembah ni adalah Tuhan pemilik alam semesta. Tuhan yang mereka, bahkan raja itu sendiri pun tidak boleh nak memberitahu kepada pemuda yang meminta jawapan. Kalau kamu mahu kami sembah Tuhan kamu, cuba kamu jelaskan dulu kenapa kami mesti sembah Tuhan kamu. Jawapan yang paling selamat pada ketika itu oleh orang-orang kafir pada ketika itu, lah memang dah nenek moyang kita sembah. Kamu kenapa? Ini adalah jawapan orang-orang tua. Kamu jangan bisinglah, kamu kanak-kanak lagi. Aku dah makan garam lama dah ni. Jawapan orang-orang tua. Okay? Kamu jangan degil. Orang tua dulu dah banyak makan garam dah. Kami dah ikut daripada orang-orang lama dah. Ini jawapan-jawapan mereka. Padahal di sini, maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah. Dikata di sini bahawa ditutup dengan perkataan menzalimi. Orang-orang yang berdusta terhadap Allah adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang mendustakan Allah ialah orang-orang yang zalim. Mendustakan Allah macam mana? Hari ini Nabi dah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kata pada kita lah hari ini, Nabi dah tunjukkan bagaimana kehidupan. Kalau kamu menjadi orang yang patuh kepada Allah, kamu akan dapat kebaikan, kamu akan dapat kesenangan, kamu akan kemudahan daripada Allah. Jika kamu tinggalkan, jika kamu tak buat apa yang Allah buat, apa yang Allah suruh, maka kamu akan dapat siksa, azab dan sebagainya. Tapi kerana orang-orang yang tidak mahu berfikiran secara baik, mereka menipu diri dan menipu hukum hakam Allah, maka di sini disebut mereka berdustakan hukum hakam Allah. Orang ini termasuk orang yang zalim. Sehingga pemuda-pemuda itu membuat kesimpulan bahawa apa yang disuruh oleh raja untuk menyembah Tuhan yang tidak ada pun asal muasal, tidak ada pun dalil yang kukuh untuk mereka yakin Tuhan yang mereka akan sembah. Akhirnya mereka buat keputusan bahawa orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang menipu ataupun berdosa dengan perkara-perkara yang Allah suruh adalah orang-orang yang zalim, sehingga mereka keluar daripada kezaliman. Mereka tidak mahu termasuk kumpulan orang yang zalim. Mereka siap melakukan satu perjalanan yang di luar daripada keberanian manusia biasa ketika itu, meninggalkan kesenangan. Tapi mereka yakin ketika mereka perjuangkan agama, mereka tidak mendustakan Allah, mereka tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang zalim. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan pada malam ini adalah bagaimana ayat 11, 12 sehingga 15 ini menjawab soalan-soalan kafir Quraisy yang ketika itu mempersendakan Nabi, memperolok-olok Nabi dengan satu soalan yang menurut mereka Nabi tak akan mampu nak jawab sebab peristiwa ni lama dah. Tapi Allah yang mencipta alam yang memberi jawapan. Beruntunglah seseorang yang bergantung kepada Allah, mengambil semangat mudanya lagi masih ada,
selagi masih kudrat ada, ya sama-samalah kita perjuangkan agama seperti mana perjuangan Ashabul Kahfi yang mereka semua masih muda memperjuangkan agama di saat masih muda. Allah Azza wa Jalla tambah lagi kecintaan kepada orang-orang muda. Dan bahkan dalam hadis Nabi yang lain, ya, bahkan dalam hadis Nabi yang lain, salah satu pemuda, salah satu orang yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, naungan di saat naungan-naungan lain tidak mampu menaungi, adalah salah satunya juga adalah kepada orang-orang yang dikategorikan pemuda yang bertaut hatinya di rumah-rumah Allah, yang bertaut hatinya dengan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang muda ni dia punya kelebihan keistimewaannya tersendiri. Jadi selagi masih ada jiwa muda itu, selagi masih ada usia muda itu, pergunakanlah sehabis baik. Sehingga kesimpulan pada akhir ayat yang kita baca, jangan dustakanlah apa yang pernah Allah firmankan dan Rasul sabdakan. Janganlah termasuk dalam kumpulan orang yang zalim, kerana orang-orang yang zalim termasuk orang yang akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tak perlu hujah dah lagi. Kita tak perlu lagi dalil-dalil yang membuatkan kita ragu bahawa Allah ni Tuhan semesta alam, bahawa Nabi adalah manusia terbaik, terunggul. Kita tak perlu lagi dalil penguat sebab Allah dan Rasul telah jelaskan secara sempurna di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi yang mengatakan Allah lah yang memberikan petunjuk kepada manusia. Nabi lah yang membawa risalah Allah itu. Maka siapa yang menghidupkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan hariannya, insya-Allah selamat. Seperti mana selamatnya Ashabul Kahfi daripada ancaman-ancaman jahat, begitu juga selamatnya manusia pada hari ini yang mengikut petunjuk yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup ya pada malam ni. Saya buka, ada masa lagi dalam 5 hingga 7 minit untuk kita buka sesi perbincangan. Saya kembalikan kepada moderator tadi untuk meneruskan majlis kita. Wallahu a'lam. Mute tu Ashraf, mute. Mute. Beria dekat orang. Ya, alhamdulillah Okay. kepada penghujung kuliah kita pada malam ini. Jazakallah khairan katsira kepada Ustaz Nasir kerana meluangkan masa bersama dengan warga EG1MC. Jadi seterusnya kita pergi kepada sesi soal jawab lah kalau ada, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada satu soalan Ustaz. Saya nak tanya. Berkaitan dengan surah Al-Kahfi ni, Nabi SAW ada bersabda dalam 2 hadis yang berbeza. Hadis yang pertama, Nabi SAW beritahu barang siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi, nescaya dia akan terselamat daripada Dajjal. Dan hadis yang kedua, Nabi beritahu barang siapa yang menghafal 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi akan terselamat daripada fitnah Dajjal. Sedangkan dalam surah Al-Kahfi ini tidak dijelaskan pun berkaitan dengan Dajjal ini. Mengapa Nabi SAW menyuruh kita menghafal 10 ayat pertama dengan 10 ayat terakhir, Ustaz? Mute, Ustaz. Ustaz, ni speaker mute. Mute, Ustaz. Silakan. Okey, baik. Alhamdulillah ya. Soalan tadi kata bahawa kenapa penyelamat daripada Dajjal. Sedangkan dalam Al-Kahfi tidak ada ayat-ayat yang berhubungan dengan Dajjal. Betul. Bila kita lihat dalam hadis baginda Nabi SAW, ya, bila kata tak ada kena-mengena dengan Dajjal, tapi kenapa kita disuruh baca 10? Di sini kalau kita lihat bagaimana kisah kedua-dua ni disebut
fitnah tipu daya. Tipu daya ni adalah sesiapa yang kalau kita lihat dari hadis tadi, sesiapa yang menghafaz 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi, maka niscaya dia akan dilindungi daripada Dajjal. Kenapa disebut? Kerana disuruh kalau kata sehingga berlakunya kiamat, sehingga sejak dijadikan Nabi Adam sehinggalah berlakunya kiamat, tidak ada satu fitnah pun yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Al-Kahfi memberi satu ajaran kepada kita dalam surah Al-Kahfi lah, dalam surah Al-Kahfi. Disebut di sini ada 4 perkara. Pertama, bahawa Al-Kahfi itu pemuda. Disebut cerita tentang pemuda, kan? Tentang pemuda. Jadi bila pemuda ni dia menyuruh kita untuk berupaya bersungguh-sungguh untuk apa? Bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Sebab bila kita kata Dajjal ni adalah kumpulan-kumpulan yang mengorientasikan adalah pemuda, yang berlaku kepada kebanyakan adalah pemuda. Dan ketika kita baca surah Al-Kahfi, wallahualam ya, saya pun tidak begitu arif untuk menyebutkan ini, tapi bahawa Al-Kahfi adalah satu perkara yang memberikan satu tunjuk ajar kepada kita bahawa bahayanya fitnah, bahayanya perkara-perkara yang kalau kita kata tentang keimanan, tentang perkara-perkara yang membawa kepada tauhid, perbincangan yang dibawa oleh Nabi SAW sendiri, bagaimana kedudukan iman itu yang dirasai oleh Nabi dan oleh pemuda Al-Kahfi, sehingga bila kita baca dengan yang diberikan oleh Nabi SAW, hadis tadi dengan baca 10 terhindar, kerana ayat ini walaupun tidak ada perkataan Dajjal, perkataan yang membawa kepada, kalau kita kata cerita tentang Dajjal itu sendiri, tapi pemuda yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah perkara yang membuatkan orang muda hari ini, kalau kita baca Al-Kahfi, dia punya semangat untuk beribadat, semangat untuk memperjuangkan akidah, semangat untuk beribadat, dia akan ada motivasi itu. Motivasi untuk mentauhidkan Allah sebagaimana pemuda Al-Kahfi. Selain kalau kita kata, bila Nabi yang menyuruh, bila Nabi yang menyebut, jika kamu baca ini, kamu akan terlindung, ianya adalah satu perkara yang menurut kita adalah satu sunnah, yang bila sunnah menjadi satu kebaikan, yang kebaikan itu pasti ada keinginan Nabi yang membuatkan kita kalau sampai hidup pada zaman Dajjal sekalipun, kita akan diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebiasaan kita mengamalkan bacaan ini. Itu adalah salah satu mungkin daripada manfaat kalau kita membaca daripada 10. Sebenarnya bila kita 10 ni dia kategori lepas daripada sunnah. Tapi sebaiknya adalah ketika kita membaca sepenuhnya, baru kita akan dapat kekuatan Ashabul Kahfi untuk kita aplikasikan pada kehidupan. Apa lagi pemuda-pemuda yang kalau kita kata bila sampai tahap untuk berhadapan dengan masa Dajjal, itu adalah kekuatan daripada Allah Azza wa Jalla yang memberi kekuatan seperti mana disebutkan tadi dalam ayat, petunjuk yang nyata daripada Allah Azza wa Jalla. Wallahualam, mungkin ada perbincangan daripada kawan-kawan yang cuba untuk kenapa dalam ayat Al-Kahfi dikatakan oleh Nabi baca 10 tipu daya. Di sini dikata Dajjal adalah masuk dari kategori fitnah dan tipu daya. Bukan hanya Dajjal itu sahaja yang difokuskan oleh Nabi supaya kita terlindung, tapi tipu dan fitnah dan tipu daya adalah perkara yang dibawa oleh Dajjal, sama ada Dajjal yang sebenar ataupun adalah fitnah-fitnah yang ada pada persekitaran kita hari ini, ataupun tipu daya yang ada pada hari ini. Dengan Ashabul Kahfi, dengan baca surah ini, dan bukan hanya sekadar baca, tapi memahami makna dan pengajaran,
insya-Allah fitnah dan tipu daya dapat kita skip, dapat kita tepis dengan semangat yang berada pada Ashabul Kahfi itu. Biasa bila baginda suruh, pasti ada kebaikan selain kita dapat pahala, dan kita bukan hanya baca, kita nak tadabbur supaya fitnah dajjal yang dalam arti kata fitnah dan tipu daya dapat kita hindar sedini yang mungkin. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan lagi dari kawan-kawan. Ada dapat dengar ke saya cakap? Ini Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin ada tambahan dari boleh tambah lah, boleh tambah. Itu adalah pendapat yang saya lihat pada Dajjal. Dia bukan hanya sekadar Dajjal, tapi dia fitnah dan tipu daya yang sedang dihadapi oleh kita hari ini. Dengan adanya bacaan itu, bacaan Al-Kahfi ini, semangat kita untuk apa? Untuk menghindar daripada fitnah dan tipu daya. InsyaAllah bila kita baca penuh habis ni surah Al-Kahfi, kita dapatlah tips-tips, terutama pemuda-pemuda yang akan hidup pada belakang kita. Mungkin kita tak akan bertemu dengan Dajjal sebenar, tapi fitnah dan tipu daya kita dah ada depan mata kita. Ayat ini ada tips-tips tersendiri untuk melawan, menangkis fitnah-fitnah dan tipu daya tersebut. 10 ayat yang pertama adalah gambaran bagaimana puji-pujian yang kita dah bincang hari itu Allah beri sebagai petua awal untuk kita berpegang kepada Allah yang mencipta alam semesta, yang hanya Allah wajib untuk kita sembah, dan puji-pujian hanya kepada Allah sahaja. Wallahu a'lam. Tidak ada tambahan dari yang lain. Macam Abang Muhammad Izwan tadi? Alhamdulillah Ustaz, jelas. Okay, baik. Satu lagi saya nak tanya Ustaz. Ada satu hadis ni Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, maka diperkirakan cahaya untuknya sejauh antara dirinya dan Baitul Atiq. Jadi saya nak tanya, apa signifikasi malam Jumaat tu Ustaz? Kenapa malam Jumaat gitu? Okey, baik. Kenapa malam Jumaat? Malam Jumaat ni kan kalau kita katalah, dia adalah Sayyidul Ayyam kan. Sayyidul Ayyam ni penghulu segala hari. Lepas tu Sayyidul Ayyam ni pula adalah hari yang dipilih oleh Allah untuk berlakunya kiamat, walaupun bila wallahu a'lam. Sehingga bila malam yang terlalu banyak kelebihan, terlalu banyak peristiwa yang bakal berlaku pada hari ini, pada hari Jumaat tu, wajar ketika baginda memilih. Maknanya bila hadis tu ada, dia hasil daripada ilham kan, daripada ilham. Dan pemilihan hari itu bertepatan dengan peristiwa-peristiwa besar yang bakal berlaku. Jadi bila kita biasakan baca yang disuruh oleh Nabi, dan bila sampai berlakunya perkara itu, ataupun kita tak bertemu dengan peristiwa itu, tapi berkat daripada sunnah yang kita ikuti daripada Nabi dan bacaan yang kita baca pada ketika itu, dia menjadi syafaat. Kan Quran bukan hanya sekadar bacaan, dia menjadi syafaat untuk pembacanya di alam barzah dan sebagainya. Jadi ketika kita baca, dan hadis yang dibacakan oleh Abang Ashraf tadi, dia pemilihan hari Jumaat sangat bertepatan, dan kerana pada hari Jumaat banyaknya berlaku peristiwa, tapi bukan kerana hadis itu membuatkan kita bacanya pada hari Jumaat saja. Taklah, tapi kita kalaulah kan orang kan kadang setiap orang ni dia tak sama punya kesibukan. Ada yang sibuknya hari Isnin, ada yang sibuknya hari Selasa. Tapi setidaknya Nabi pilih hari Jumaat daripada banyaknya hari, daripada banyaknya waktu yang ada. Jumaat adalah hari
yang banyak yang dipilih itu, kalau kita lah terutamanya, banyak juga yang cuti pada hari Jumaat kan. Jadi ini adalah salah satu daripada keuntungan yang dipilih oleh Nabi. Pastinya ada kebaikan, dan kebaikan itu secara kasat mata kita hanya boleh berfikir, hanya boleh memberi satu andaian bahawa dipilih oleh Nabi ini pastinya ada satu kebaikan, dan kebaikannya itu kita lihat daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku pada hari Jumaat, dan tidak menutup kemungkinan pada sesiapa yang membaca pada hari lain juga masih dapat juga lagi kebaikan itu. Tapi dia punya, kalaulah kita kata orang yang baca, orang yang makan, contoh makannya waktu pagi dengan orang yang makan pukul 7 dengan orang yang makan pukul 8, orang makan pukul 10, dia berbeza punya kualiti tahap kekenyangannya sampai tahap pukul berapa. Tapi bila bacaannya yang dia baca pada hari yang ditunjuk oleh Nabi, dia punya kualiti bacaan dan kualiti kebaikannya berbeza. Bila dia baca hari lain, dia dapat pahala membaca, dapat pahala kebaikan, syafaat itu masih. Tapi dia punya kelebihan tersendiri bila dibaca pada hari Jumaat. Cahaya itu memang, cahaya itu wallahu a'lam, memang akan membantu kita dari segi kegelapannya malam, dari segi kegelapannya kubur, dari segi kita tak tahu di mana posisi kita, pada saat itu berlaku. Bila dalam kubur, cahaya itu akan masuk ke dalam kubur kita. Bila kita masih di dunia, bantuan itu akan bentuk yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi peristiwa ini dah beribu tahun, dan ayat ini akan masih setia ada sampailah kiamat. Jadi kita wariskan pada anak kita, cucu kita, cicit kita untuk amalkan. Kalau kita tak ada lagi pun, setidaknya akan ada orang-orang lain yang akan membaca dan meneruskan apa yang disebut oleh Nabi. Jadi tak ada, kalau kata-kata, tak ada salah bagi orang yang baca pada hari lain, tapi kalau nak mahu ikut pada yang disebut oleh Nabi, dapatkan apa yang disebut oleh Nabi, pada hari Jumaat adalah hari yang dipilih, bacalah pada hari Jumaat. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan lagi ke? Okay, kalau tak ada, kita tutup majlis kita lah insyaAllah. Jadi kami doakan semoga Allah merahmati dan melindungi Ustaz dan keluarga sentiasa. Jadi sebelum kita menutup majlis pada malam ini, mari kita menadah tangan berdoa kepada Allah bagi memohon keberkatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Jadi saya menjemput Ustaz Nasir untuk memimpin doa kita seterusnya menutup majlis kita pada malam ini, sehingga berjumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mute Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhanku, kami ingin merapatkan kesyukuran kepadamu atas pertemuan kami pada malam ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur terhadap rezeki dan kurniamu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Memberi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun pada malam ini semata-mata untuk mencari keredaan-Mu. Kau permudahkanlah usaha kami, Kau berikanlah ilmu yang bermanfaat sebanyak-banyaknya, supaya kami dapat meneruskan ilmu ini dan mengamalkan serta mengajarkan kepada anak dan isteri kami serta orang-orang yang di bawah tanggungan kami. Ya Rabbi, hadiahkanlah kami kesihatan tubuh badan, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan dan semangat, dan jauhkan kami semua daripada penyakit yang berbahaya, kesusahan dalam hati, kepayahan hidup, dan Kau mudahkan segala urusan kami dunia dan di akhirat. Ya Rabbi, ya Rabbal Alamin, Engkaulah yang Maha mengetahui, maka mudahkanlah urusan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر